Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mungkin topik yang doktor akan bawakan ni sebenarnya satu topik yang biasa yang diperbincangkan sekarang ni ya, sebab kita tahu kita dalam keadaan berjuang untuk mengatasi masalah pandemik COVID-19 ini. Okey, kalau ikut doktor bagikan sedikit tentang definasi ya. Kalau kita tengok dari segi all the perkataan MIC tu kan, kalau endemik ialah penyakit yang sentiasa wujud dalam satu komuniti atau populasi. Epidemik pula ialah penyakit yang menyerang ramai orang dalam komuniti sekaligus dia akan merebak dari satu ke satu komuniti yang lain. Tapi pandemik ialah wabak yang merebak seluruh dunia. Okey, seluruh dunia. Maknanya bukan sahaja di Wuhan, yang bermula di Wuhan tu sebab semua orang ingat okey kita selamat, we are not in that situation kan. Tapi disebabkan oleh sistem pengangkutan yang canggih, disebabkan oleh perhubungan yang canggih ya, kuman itu boleh dibawa ke mana-mana negara dalam masa yang terdekat disebabkan sukar untuk mengawal pergerakan kuman tersebut ya. Okay, and then COVID-19 ni ialah satu kuman daripada coronavirus. Okay, banyak kuman daripada coronavirus yang menyebabkan sesuatu peristiwa. Okay, termasuk MERS. Okay, macam mana, kenapa dianya senang merebak? Kenapa? Kan? Sebab dia mainly daripada droplets, iaitu daripada air liur ya, daripada orang yang terkena. Katalah kalau doktor, auzubillah ya, kadang-kadang doktor yang terkena, doktor batuk, and depan doktor ada komputer, and depan doktor ada buku-buku. Okay, droplets yang doktor keluarkan tadi tu, jika ada orang datang dan memegang bahagian-bahagian yang terkena dengan droplets water, definitely almost 100% orang yang memegang dan tanpa membasuh tangan apa semua, dia akan mendapat sakit yang sama seperti doktor. Sebab itu kalau ada seseorang yang batuk, kita memang nasihatkan sebelum ni ya, sebelum ada kes-kes COVID ni ataupun just a normal flu ke apa ke, memang kita nasihatkan bila nak batuk tutup mulut. Bila nak batuk pakaikan sama ada tisu yang boleh dibuang ataupun kita pakaikan mask. Orang yang infected tu pakaikan mask supaya droplet tu tak pergi ke mana-mana. Okay. And then kita tahu setiap kali kita cough or sneeze droplet tu boleh bergerak sejauh antara 1 hingga 6 meter. Betapa jauhnya sneezing tu. And then ruang pergerakan droplet tu tadi boleh dalam lingkungan perimeter antara 1 hingga 3 meter. Okay, so you can imagine ya, kalau seseorang batuk, siapa yang boleh terkena dalam ruangan tersebut ya. Okay, bila corona ni bermula ya, kita tahu dia bermula di Wuhan City, satu bandar di Hubei Province, China ya. And then disebabkan oleh kes tu merebak terlampau cepat, WHO telah mereportkan, kes itu telah direportkan ke WHO pada Disember 31, 2019, dan pada Januari 30 WHO dah declare COVID-19 sebagai a global health emergency ya. Dan on March 11, 2020 WHO sudah declare itu sebagai global pandemic ya. So maknanya kalau bila global pandemic ni maknanya semua negara yang terlibat, bukan saja negara kita, bukan saja negara China, tapi semua negara di seluruh dunia yang terlibat ya. Okey. Macam mana kita nak kata seseorang itu mengalami COVID-19 ni? Apakah
dengan hanya test ataupun dengan simptom-simptom sahaja. Okay? So ada clinical criteria untuk kita diagnose ya, ataupun untuk kita what I call that mendapatkan jawapan kepada simptom tersebut. Macam kalau dia ada two of the following symptom, macam kalau dia demam and then ada chills, okay, ada macam rasa seram sejuk, ataupun ada sakit badan-badan, ataupun hilang what I call that selera, hilang deri rasa. Okay, itu antara tanda-tanda ya. Two of the following symptoms, maknanya itu antara tanda-tanda yang possible orang ini adalah COVID. And then kalau ada batuk dan susah bernafas, kalau ada satu tanda pun dah cukup untuk kita suspect the person has COVID, until proven otherwise. Ya, maknanya kita, dalam sebab itu pada what I call that petugas-petugas kesihatan. Sekarang ini kita akan menganggap semua orang COVID until proven otherwise. Walaupun dia datang dengan demam biasa, walaupun dia datang untuk screening biasa, walaupun dia datang untuk what I call that sakit-sakit yang non-communicable diseases macam hypertension, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya ya. Okay. Kalau individu ada severe respiratory illness, maknanya bila datang saturation dia drop, maknanya dia batuk 2-3 hari datang, kita monitor saturation dia mungkin 85%, mungkin 90% without oxygen. Itu dah memang COVID until proven otherwise. Okay, so kena faham ya. Jadi bila ada keluarga kita dalam rumah kita ada yang batuk, asingkan. Asingkan tu bukan sekadar asing dari segi tempat tidur, asingkan dari segi toilet, asingkan daripada tempat makan, asing daripada tempat tengok TV. Kalau boleh biar letak TV dalam bilik seorang-seorang. Toilet dia biar dia punya toilet sendiri. Sanitasi yang digunakan biar dia punya sendiri, kita tak boleh campur dengan orang lain. Dan makanan tu kita bawa ke bilik dia, bukan dia turun ke bawah untuk makan bersama kita. Jadi kena apa panggil sacrifice, maknanya kita kena sacrifice untuk kebaikan yang lain-lain ni, sebab kita tak nak satu kena, satu penghuni rumah pun kena. Jadi jika terdapat sebarang tanda demam pun saja dah cukup untuk mengkarantinkan orang itu daripada ahli keluarga yang lain ya. Okay. Of course the final end will be test lah kan. So test tu kita ada antibody, kita ada PCR. Okay. PCR is definite, maknanya bila ada positif maknanya dia memang infectious. Okay. Bila PCR to be positif, antara 1 hingga 5 hari terkena tu of the symptoms tu memang dah boleh positif ya. Ataupun asymptomatic, maknanya dia ada contact dalam satu office, ada orang yang kena dan dia dalam ruangan yang sama dengan orang itu kan. So kalau the minimum exposure, paling kurang exposure dalam 30 minit, risiko untuk sahabat-sahabat dia kena atau kawan-kawan sepejabatnya kena adalah tinggi. Sebab itu bila kita makan kalau boleh makan di tempat sendiri, bawa makanan sendiri atau bungkus. Sebab saya rasa pekerja di office dah tak ramai kan, banyak dah dibenarkan bekerja daripada rumah. Jadi ruang yang ada agak besar, so boleh digunakan ruang untuk makan sendiri-sendiri. Tak perlulah kita makan berjemaah seperti yang sebelum ini. Walaupun kita tahu makan berjemaah itu adalah yang baik, sunnah. Tapi buat masa sekarang kita kena pentingkan kesihatan kita, kesihatan sahabat-sahabat kita, kesihatan orang yang kita kasihi. Dan ini amat perlu dititik beratkan. Tempat makan adalah antara tempat yang paling tinggi infection boleh berlaku. Ya, okay. So doktor sebenarnya dah tekankan sikit kan pasal peranan masyarakat tadi kan. So kita tahu kan sekarang ini kan case averaging dalam 3,500, 4,500. Semalam doktor lupa nak tengok berapa kes semalam, tapi kalau kita tengokkan graf secara overall dah mula flattening, maknanya dia dah mula plateauing, maknanya dah mula macam dia bukan naik makin tinggi selepas kita mengamalkan
PKP 2.0 ni. So kita harap masyarakat tidak mengalami pandemic fatigue. Maknanya pandemic fatigue ni kadang-kadang kita rasa macam buat apa saya nak pakai SOP, ramai juga orang kena. Buat apa saya nak patuhi SOP, ramai juga yang kena lagi. Kenapa ramai yang berlaku tu? Kenapa keluarga kenapa pekerja-pekerja kilang masih ramai yang berlaku? Kenapa pekerja-pejabat masih ramai yang mengalami infection? Sebab kadang-kadang kita terlupa SOP di tempat kerja kita. Kita rasa macam kawan kita sihat, tak ada sakit, tak ada batuk, tak ada demam. Kita ambil pendekatan sendiri mengatakan, oh dia sihat, dia tak ada apa-apa, saya boleh peluk dia, saya boleh berjabat tangan dengan dia. Padahal buat masa sekarang kita kena elakkan semua tu. Jangan kita mengambil sambil lewa sebab kita belum menang, dah pasti kita belum menang. Dan bila vaksin masuk pun tak semestinya vaksin masuk esok terus menang. Itu takkan berlaku. Ya, sebab kita dari segi teorinya pun macam tu. Bukan hari ni vaksin masuk kita cocok dia hari ni, besok wah dia boleh dah keluar pergi mana-mana. Tak, ya. Kena faham akan gelombang-gelombangnya, ya. Okey. Kadang-kadang bila kita dah macam what you call that, dengar ada keluarga yang ada sakit, macam doktor cakap tadi lah, maknanya kita kena bawa berjumpa dengan doktor, pastikan kalau kita menunggu test-test di what you call that, daripada health sector awam, kadang-kadang lambat, ya. Jadi bagus kalau kita buat inisiatif sendiri, ya, untuk menjalankan ujian ke atas keluarga kita ataupun ke atas diri kita jika kita tahu keluarga kita atau diri kita mengalami simptom-simptom yang doktor sudah bawakan sebentar tadi, ya. Okey. Pakai mask ni bukan saja di tempat kerja, kalau kita di rumah, jika ada anak-anak yang tak sihat, nasihatkan anak-anak itu untuk memakai mask. Jangan saja di tempat-tempat kita keluar bekerja ataupun di tempat awam. Okay. The good news sekarang ni kita tahu, sebelum tu doktor nak mention tentang stages of illness tu. Maknanya kalau kita ada lebih kurang kita ada 5 stage, ya, di mana asymptomatic, maknanya orang tu tak ada simptom langsung. Atau yang kedua positif dengan symptoms, tapi simptom dia mungkin demam, mungkin sesema, mungkin batuk sedikit. Yang ketiga, symptoms dia dengan jangkitan kuman paru-paru, tapi tak memerlukan oksigen. Tu stage 3. Stage 4 dia dah memerlukan oksigen, bukan saja dia kena pada paru-paru, tapi paru-paru dia tidak dapat memberikan ventilation sepenuhnya untuk penukaran oksigen tu, untuk penukaran CO2 dengan oksigen, untuk memberikan oxygenation sekurang-kurangnya 95% ke atas. Jadi biasanya orang ini memerlukan support dengan oksigen, sama ada secara nasal oksigen, nasal cannula ataupun secara mask oksigen, ya. It can be high flow mask. Tapi stage 5, dia memerlukan ventilatory support, ya. Maknanya dia sendiri dah tak boleh untuk memberikan paru-parunya sendiri tidak boleh memberikan ventilasi yang sepatutnya kepada tisu-tisu. Jadi kita terpaksa tolong paru-paru dia dengan menggunakan mesin-mesin, iaitu mesin ventilatory support, ya. Itu tahap yang kelima, ya. Biasanya di ICU lah kita manage tahap yang kelima tersebut, ya. Okay. And finally doktor akan pergi kepada untuk kanak-kanak, kan, apa yang kita perlu buat. Okay, kita tahu vaksin adalah satu kaedah kesihatan awam yang dapat menyelamatkan manusia. Itu tak boleh dinafikan. Kalau macam mana kita tengok dulu outbreak polio, bila polio masuk kita boleh eradicate
polio almost 100%. Ya, ada baru ni kes kan di Malaysia vaksin related polio, tapi alhamdulillah kita dapat cegah dengan cepat disebabkan oleh keberkesanan sistem kesihatan yang kita ada, ya. Okay, and then apa tujuan vaksin ni? Tujuan vaksin ni ialah untuk memberi immunity kepada empunya badan untuk dia berlawan dengan kuman yang possible akan datang pada dia. Contohnya kita bagi mumps, measles, rubella vaksin pada kanak-kanak. So apa yang dia buat? Dia inactivated, maknanya virus yang tu kita aktifkan dia, kita masukkan ke dalam badan, mungkin akan ada sedikit tanda demam, dia akan merengek 2-3 hari, ya, and then dan masa itulah body kenal itu sebagai antigen dan kita punya sistem pertahanan badan akan membentuk antibody terhadap kuman-kuman tersebut. Tapi kadang-kadang satu dos of vaksin tidak cukup, kita perlukan multiple dose. Ini terutama pada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 6 bulan. Kalau kita perasan kan, kalau kita tengok imunisasi, jadual imunisasi pada kanak-kanak kurang daripada 1 tahun adalah kerap dibandingkan jadual imunisasi pada umur antara 2 tahun ke atas. Kenapa ini berlaku? Sebab memory cells, sebab bila kita bagi vaksin tu, kita memerlukan satu peringatan dalam badan kita yang mengatakan, oh saya sudah bagi awak antigen ini dan awak sudah develop antibody pada, maknanya awak sudah develop askar pada kuman-kuman ini. Tapi sel memory dia tidak cukup matang untuk mengingati kuman yang telah diberikan tadi. Sebab itu the younger they are, the more frequent vaksin kita kena bagi. Macam DPT polio, hepatitis B. Kalau you perasan, DPT polio umur 2 bulan, umur 3 bulan, umur 6 bulan, umur 18 bulan, umur 5 tahun. Okay? Lepas tu kena repeat umur 12 tahun. Itu tujuannya untuk sebab kita perlukan satu paras yang tertentu untuk develop immunity, di mana bila kita bagi dia akan surge tinggi. Surge tinggi, lepas tu dia akan plateauing. Okay? So untuk dia plateau tu, kalau dia masih kecil dia lupa, dia akan plateau dan turun ke bawah. So untuk dia supaya paras satu tu dia tak turun ke bawah, kita kena boost satu lagi supaya dia naik, lepas tu dia naik sampai ke paras yang kita nak, ya. Paras level immunity yang kita nak. Sebab tu dia memerlukan multiple doses. Tapi sadly to say, vaksin COVID-19 ni belum dapat diberikan kepada kanak-kanak sebab ujiannya masih dalam ongoing, ya. Vaksin yang diberikan hanya berlesen ke atas umur 18 tahun ke atas. Maknanya anybody, kanak-kanak, kalau kita tahu mengikut definition, kanak-kanak adalah 18 tahun dan ke bawah, ya. Ataupun kita panggil teenagers, 12 hingga 18 tahun dan kurang daripada 12 tahun adalah kanak-kanak, ya. Tapi sebenarnya dalam rangkuman kanak-kanak semua tu, ya. Okey. Jadi bila nak diberi kepada kumpulan ni, dia perlu menjalani langkah-langkah tertentu sebab kita tahu kanak-kanak ini masih membesar, masih sistem pembentukannya walaupun sudah develop semua tapi masih ada ongoing lagi, ya, macam paru-paru dia tidak matang sehingga berumur 3 tahun. Macam brain development, dia tidak matang, dia tidak hampir 90 hingga 90% sehingga umur 3 tahun. Jadi benda tu masih ongoing. Sebab itu kita perlu berhati-hati pada kanak-kanak ini. Tapi apa yang perlu kita buat? Vaksin tu tak dapat diberikan. So apa kita sebagai ibu bapa nak protect anak-anak kita? Satu, once vaksin tu available, kita dahulu ambilkan vaksin tu. Okay, but of course in Malaysia kita ada stages dia. Healthcare people, lepas tu orang yang risiko tinggi seperti orang tua, orang yang ada non-communicable diseases, ya. Lepas tu pekerja-pekerja sosial, lepas tu orang yang sihat, ya, yang level yang keempat tu. Okay? Jadi untuk memprotekkan anak-anak kita ni, kita go for vaksin yang ekstra, di mana yang dalam routine vaccination termasuk sekarang ni alhamdulillah yang siapa yang lahir 2020
telah dapat free pneumococcal vaccine, tapi mereka semua belum ada influenza vaccine, mereka semua belum ada chickenpox vaccine, mereka semua belum ada rotavirus vaccine. These are the vaccine yang boleh tolong membantu anak kita supaya anak kita tak terkena penyakit-penyakit itu, sebab bila dia terkena penyakit, definitely sistem imun badan akan berkurang, dan bila akan berkurang, siapa-siapa yang berada di sekitaran kanak-kanak tersebut, risiko untuk dapat adalah tinggi, whatever illness. Okay, sebab itu protect our child and protect our child with vaccination. Yeah, okay. Mungkin dah banyak kot cerita. Okay. Okay, kita tahu doktor takkan terangkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis vaksin COVID-19 sebab itu dah banyak diperdebatkan dan juga dah diutarakan jenis-jenis vaksin yang ada mRNA, inactivated vaksin, ya. Lepas tu inactivated tu maknanya kuman tu dibunuh, lepas tu dilemahkan, lepas tu dimasukkan ke dalam badan. mRNA tu maknanya kita masukkan sejenis protein untuk menyuruh badan kita mengeluarkan spike protein untuk menghasilkan antibody. And mRNA ni antara yang memberikan protection almost 95%, which is very good. Okay. Dan ada juga jenis-jenis yang lain, ya. So doktor tak akan go through sebab dah banyak hangat diperbincangkan tentang jenis-jenis vaksin, tentang permasalahan vaksin, apakah hukum-hukumnya tu pun kita sudah jelas. So orang-orang yang arif tentang itu telah memperjelaskan tentang halal dan haramnya, apakah dibolehkan, bila waktu dibolehkan, itu sudah jelas. In fact, mRNA protein tu memang 100% sintetik. Dia tidak melibatkan apa-apa bahan yang di luar daripada haiwan-haiwan. Jadi tak perlu dirisaukanlah dari segi halal dan haramnya dengan mRNA vaksin. Okay, doktor baru nak go through soalan sikit-sikit. Doktor, sorry, bila bercakap tu mata tak boleh nak tengok banyak tempat kan. Okey, berapa lama tempoh ujian vaksin untuk pastikan ianya benar selamat untuk digunakan? Yang sebelumnya kita yakin sebab dan terbukti berkesan. Untuk penyakit yang baru saya rasa takut dah doktor, apa yang saya faham. Okey. Bila kes berlaku di China, bila dah menjadi satu pandemik, pengeluar vaksin terus menjalankan ujian-ujian yang untuk membentuk vaksin, dan sebelum diedarkan kepada kita semua dah diteskan dulu, ya. Jadi saya rasa itu bahagian the expert yang melakukannya. Of course ada news mengatakan itu dan ini, tapi kita kena tahu news tu kadang-kadang news tu adakah ia news yang valid, maknanya news yang betul, ataupun news daripada anti-vax. Jadi kita kena cari dulu apakah itu benar-benar berlaku. Macam yang ada satu staff nurse dapat vaksin, lepas tu dia kononnya collapse. Sebenarnya memang staff nurse tu kata dia jenis takut injection. Maknanya memang walaupun vaksin biasa, dia pun memang jatuh, dia kata. So, jadi kita kena tahu news-news tu, apakah news tu betul ke, apakah news tu, sebab sekarang ni everything boleh diubah kan, boleh diolah supaya menjadi wow. If you want to be good, dia akan tunjuk tu benda tu bagus kan. If you doesn't want it to be, if you don't want it to be a positive factor, then you akan tunjukkan benda tu jadi negatif, betul tak? Itu fahaman doktor lah. Tapi betapa yakinnya tu, okay, sekarang ni saya bagi you satu situasi. You want to be exposed to the COVID, bukan saja death
mortality incidence is about 0.4% in Malaysia, tapi dekat luar negara tinggi sampai 2% something, ataupun kita ambil vaksin tu dan alhamdulillah we are protected from there. So you yang choose sendiri. Bila vaksin dibuat, dia bukan untuk memaksa, tapi untuk kita berfikir. And kami ni sebagai doktor akan cuba yang terbaik untuk mengurangkan risk untuk pesakit. Kadang-kadang kita sendiri pun riskkan ourselves. We are risking ourselves. Okay, tapi kita nak kurangkan risk to the public. So that's why bila ada sesuatu yang benefit is more than harm, that is your option to choose. Okay. Bagaimana pula dengan wanita yang hamil, adakah dia selamat untuk golongan ini? Okay, yang ni doktor tak boleh nak jawab sekarang. Nanti doktor akan forwardkan you balik jawapan dia. Sebab doktor kena, I have checked about this one, tapi saya kena pastikan jawapan yang saya bagi ni adalah betul-betul menjawab dengan apa yang you soalkan tu, ya. Nanti saya akan jawab personally nanti, ya, Puan Samira, ya. Okay. Doktor rasa dah tak ada soalan sangat kot, ya. Okay. Okay. So, doktor rasa apa yang doktor terangkan tadi harap dapat ambil walaupun sedikit gist dia. Gist dia ialah positif or negatif, symptomatic or non-symptomatic. Symptomatic or non-symptomatic, but if you are exposed to the people, you hide yourself from other people. Tu je yang penting. Macam dalam satu pejabat ada yang positif. Janganlah ingat kita ni selamat. Okay? Kita pun kena quarantine. Terbaik ialah kita pergi screen. Okay? Kalau tidak dipanggil, pergi sendiri, volunteer to go for screening. If not, you have to be quarantined for 10 days. Asymptomatic for 10 days is quite safe untuk keluar ke public semula. Yeah? Okay? So basically itu yang Dr. ingin sampaikan. Sebab kalau saya bercakap banyak mengenai teori pasal COVID, nanti saya rasa dah banyak dah dalam media-media yang membincangkan mengenai topik what I call it, COVID-19 ni, ya. So kita jaga kita, yang penting kita jaga surrounding kita jaga family kita jaga sahabat-sahabat kita. So macam mana menjaganya? Patuhi SOP. Ya? Hand wash penting, pakai mask, kalau boleh pakai face shield, okay? And then tak ada berjabat tangan, tak ada sentuhan, ya, dalam masa until satu masa yang kita rasa the government says it's safe to be back as what we were before, ya. Okay, and then jaga jarak, ya, penting, jaga jarak tu sangat-sangat penting, dan minimaskan untuk keluar masuk ke tempat-tempat awam. Sekian, terima kasih.